Contoh satu ini, okey, iaitu kita nak tentukan batas kameran yang mana kita diberi satu pepejal, okey, G, okey, yang mana pepejal ini dilitupi oleh suatu sfera dengan jejari R0. Okey, ini bermaksud sfera tersebut hanyalah kulit lah. Okey, sfera tu hanyalah dia punya kelongsong sahaja, kulitnya sahaja. Tapi kita bukan nak hanya kulit tersebut, kita nak juga titik-titik ataupun segala isi yang ada dalam sfera tersebut lah. Jadi kita kena pertimbangkan apa yang dipanggil sebagai titik dalaman ataupun inner points kepada sfera tersebut. Okey. Jadi ini 3 langkah untuk kita tentukan had kameran. Okey, pertama sekali adalah kita nak tentukan rho, iaitu jarak daripada suatu titik dalam kita punya domain tersebut daripada asalan. Kemudian kita nak lihat nak mencari theta. Theta adalah sudut daripada paksi X positif. Di sini kita boleh tengok, maaf, katalah ni adalah paksi X positif. Kita nak pertimbangkan sudut-sudut yang ada supaya kita dapat supaya kita boleh dapat mencakupi keseluruhan titik yang berada dalam sfera ini ataupun kita panggil inner points. Dan kemudian satu lagi kita nak mencari phi yang sesuai, yang mana phi ini adalah sudut yang dikira daripada paksi di sini paksi Z positif. Okey, di sini adalah phi dan di sini adalah theta. Okey. Dan di sini adalah rho. Okey. Jadinya okay, saya boleh lukis sedikit. Okey. Mungkin ni saya boleh abaikan. Okey. Okey, di sini diabaikan. Okey, kerana mungkin mengelirukan. Okey, di sini pun sama. Okey, kita boleh abaikan. Okey. Jadi kita ada suatu bulatan, kita anggap ini adalah suatu sfera. Okey. Oh, kita boleh buat macam ni. Dan di belakang adalah garis putus-putus. Okey. Sama juga, oh maaf. Okey, begini. Okey, katalah kita ambil suatu langkah pertama, kita tengok, kita anggap bahawa theta dan phi sebagai pemala. Jadi dengan itu kita boleh kenal pasti rho. Okey, rho adalah jarak bagi suatu titik dalam G, okey, hingga daripada asalan ataupun begitulah. Okey. Jadinya katalah kita tahu bahawa jejari ini adalah rho naught ataupun rho 0. Okey, jadi kita start daripada sini. Okey, di sini kita pertimbangkan semua titik ada dalam sini. Okey, maksudnya kita pertimbangkan, katalah di sini kita ambil satu titik, kita tetapkan sudut. Okey, kalau di sini kita ada, contohnya kita ada Z. Okey, kita ada di sini kita ada mungkin Y. Di sini kita ada Z. Okey, kita tetapkan satu sudut. Mungkin kita ambil garis di sini. Okey, yang mana sudut ini adalah phi. Okey, dan kemudian mungkin projectionnya, ini bukan Z, ni adalah X. Okey, jadinya mungkin projection pada titik ini di sini. Okey, memberikan kita sudut theta. Okey, maksud kita tetapkan, iaitu sebenarnya bila kita tetapkan, sebenarnya kita hanya pertimbangkan satu garis di sini. Maka kita ada banyak titik, iaitu titik kita adalah sepanjang garis ini. Okey, jadi dengan kata lain, sebenarnya amat jelas yang kita boleh dapat
row adalah kita pertimbangkan daripada kosong sehinggalah row not ataupun row 0. Okey, semua titik yang berada di antaranya, ataupun kita boleh tulis row berada daripada row not dan 0 untuk semua. Okey, untuk semua untuk apa saja nilai theta dan phi. Okey, sebab apa? Sebab kalau kita pergi ambil mana-mana arah pun, maksudnya setelah kita ubah phi, okey, kita ubah di sini ke ataupun di sini ke atau di mana-mana pun, ataupun theta kita ubah pun, kita sentiasa akan mendapati dalam satu garis yang lurus, dalam satu jalur, kita akan dapati row adalah daripada kosong sehinggalah ke row 0 ataupun row not. Okey, kena ingat row adalah jarak daripada titik dalam domain daripada asalan. Okey, maksudnya kita kena pertimbangkan semua titik. Kita tak boleh hanya ambil row sama dengan row kosong ataupun row not. Tak boleh kita ambil ini. Kalau kita ambil ini, maksudnya kita hanya pertimbangkan titik-titik yang mempunyai jarak daripada asalan sebanyak row not ataupun row 0 ini. Okey, iaitu kita hanya pertimbangkan titik yang berada di permukaan. Kita tak nak titik yang ada di permukaan saja. Okey, sebab kita nak kamikan, kita kena pertimbangkan semua titik yang berada dalam pepejal, bukan hanya di permukaan sahaja, kan? Kita tak nak. Okey, jadi kita ambil semua titik. Okey, kemudian tengok langkah yang kedua. Kita theta sebagai pemalar, kenal pasti sudut phi yang bermula daripada atas ini. Kita ada satu jalur begini, kita gerakkan dia ke arah bawah. Gerakkan ke arah bawah. Okey, dan kita dapat cover. Contohnya di sini kalau kita gerakkan phi daripada kosong sehinggalah ke pi, okey, maka kita dapat suatu separa bulatan di sini, kan? Kita dapat separa bulatan di sini dengan jejari row 0 ataupun row not. Okey, itu pun dah cukup. Okey, kemudian kita dapat separa bulatan di sini. Apa kita buat adalah kita pergi pada proses yang ketiga, itu untuk mendapatkan sudut theta di sini. Caranya adalah kita ambil ring ini. Okey, sebenarnya ring ni sepatutnya dia bermula daripada paksi X positif di sini. So saya tulis lukis di sini. Okey, dan kita gerakkan dia. Okey, dia seolah-olah satu jalur melengkung. Okey, ini adalah di atas sampai bawah. Kita gerakkan dia satu pusingan dan kita dapat tutup permukaan sfera tersebut, kan? Jadinya di sini kita kena ambil theta daripada kosong sehinggalah 2 pi. Okey, ataupun kalau kita nak ubah sedikit style, okey, kita boleh ambil, contohnya kita ambil saya kena lukis semula. Okey, ni katalah saya hanya nak mempertimbangkan phi sedikit berbeza, iaitu katalah saya nak ikut lukisan di sini. Okey, kita di sini adalah x. Okey, ini adalah z, ini adalah y, ni adalah x, ni adalah z, kita ikut. Okey, katalah kita ambil jalur kita tadi. Okey, kita nak pertimbangkan jalur kita ni. Katalah kita ada, sekejap ya, saya tengok. Okey, di sini. Kita patutnya kena ada sedikit ring di sini. Okey, nak tunjukkan dia adalah 3 dimensi. Okey, katalah jalur kita di sini. Kita hanya kita ambil satu bulatan, keseluruhan bulatan. Macam ni. Okey, maksudnya kita punya phi adalah daripada kosong hinggalah 2 pi. Okey,
Maksudnya bila kita nak dapatkan nilai theta, kita hanya perlu pusingkan theta sebanyak pusingan pi saja. Kan sebabnya bila kita pusingkan di sini, okey, kita pusingkan, saya boleh lukis balik di sini, okey, di sebelah depan, ring yang di bahagian belakang ini akan berpusing juga. Kan, jadi kita hanya perlukan separuh daripada pusingan lengkap untuk dapatkan keseluruhan permukaan sfera tersebut ditutupi oleh ring tersebutlah. Maksudnya semua kawasan dalam sfera akan ditutup apabila theta dipusingkan daripada kosong sehinggalah ke pi sahaja. Okey, tadi kita ada, kalau kita ambil phi sama dengan kosong sehinggalah ke pi, kita perlukan theta satu pusingan lengkap. Ini cara pertama. Atau cara kedua, kalau kita ambil phi daripada kosong sampai 2 pi, yang bermaksud kita ada satu pusingan, satu bulatan, complete circle. Okey, jadi kita hanya perlukan theta dipusingkan sebanyak kosong sehingga pi darjah ataupun radian sahaja untuk menutupi keseluruhan permukaan sfera tersebut. Okey, di sini kita dapat permukaan dia. Sekarang ni kita gabungkan dengan di sini, okey, rho daripada kosong hinggalah rho 0, maka kita dapat keseluruhan titik yang berada dalam sfera tersebut. Maka di sini terpulang pada kita nak bagaimana. Okey, mungkin kita ambil phi. Kalau kita ikut di sini, kita ambil yang pertama. Okey, maksudnya kita ada, kalau kita boleh tulis G, okey, R, theta, phi. Okey, kita boleh ambil bukan R tapi rho. Okey, di sini kita ada rho 0 ataupun rho 0. Kemudian kita ada phi daripada 0 dari kosong sehinggalah, oh maaf, saya theta sebenarnya, theta. Saya ambil kes yang pertama di sini, kosong sehinggalah 2 pi, dan kemudian kita ada phi dari kosong sampailah ke pi. Okey, sama ada kita ambil ini betul, atau kita boleh ambil G sama dengan begini. Kemudian sama juga, yang berbeza di sini adalah theta kita hanyalah pi, tapi kita punya phi daripada kosong sampai 2 pi. Okey, kita boleh gunakan mana-mana dalam kes ni. Okey, jadinya untuk kamiran sfera di sini, katalah kita nak kamirkan sfera, kita punya G adalah sfera. Maksud saya pepejal sfera, maksudnya kita pertimbangkan segala titik yang berada dalam sfera tersebut. Maka kamiran ganda 3 kita, okey, ni adalah fungsi kita. Sekejap, kita tengok. Okey, setelah ni adalah dV. Maka di sini kita sama juga sini. Okey, cuma fungsi kita di sini, okey, ini adalah daripada atas tadi kita ambil, okey, formulanya di atas tadi di sini. Okey, okey, di sini, okey, adalah rho kuasa 2 sin phi dr d phi d theta. Okey, ni r, maka di sini bukan r, maaf, rho. Maka di sini rho di belah dalam, maka rho adalah kosong ke rho 0 ataupun rho kosong, rho 0. Phi daripada, kita pertimbangkan yang belah atas di sini. Okey, sama. Okey, phi daripada kosong ke pi, dan theta daripada kosong hinggalah 2 pi. Okey, ini sama dengan di sini. Ataupun kalau kita nak pertimbangkan kes yang kedua, iaitu di sini. Okey, kes yang kedua. Okey, sama juga. Saya just tulis 1, dan saya tulis satu lagi, iaitu 2. Okey, iaitu kita masih gunakan yang sama.
Okey, di sini sama juga, kita tak ubah apa-apa pun. Okey. Okey, di sini row sama dengan kosong hinggalah row 0 ataupun row 0. Di sini kita ambil phi. Kes yang kedua, phi daripada 0 ke 2 pi. Okey, 0 ke 2 pi dan theta daripada 0 hinggalah ke pi. Okey, jadi kita dapat di sinilah. Okey. Katakan kita nak mengambil, katalah kita macam ni, kita punya gambar tadi begini. Kita ada lebih kurang begini. Okey. Z ni adalah Y, ni adalah X. Katalah kita nak gunakan, saya tertinggal sikit. Di sini mungkin saya boleh lukis begini. Okey. Katalah kita nak pertimbangkan phi. Katalah kita pertimbangkan phi daripada 0 hinggalah 2 pi. Maksudnya kita dapat satu bulatan lengkap lah, satu ring. Begini. Jadi kita nak gerakkan dia. Okey, kita bermula daripada sudut di sinilah kan. Maksudnya kita nak gerakkan dia okey ke arah sini. Maka yang belakang pun akan berpusing ke arah sini. Okey, kita pusingkan dia, iaitu sudut kita daripada paksi X positif, iaitu daripada 0. Kita nak pusingkan dia sebanyak 2 pi. Maksudnya di sini, yang ring di sini. Okey. Kita nak pusingkan dia supaya ini kembali ke tempat asal dia. Okey, kita nak pusingkan ring ni sebanyak 2 pi. Okey, maka di sini kita dapat 2 pi. Maka kita akan dapati sebenarnya kita ada 2 kali pusingan lengkap. Sebab apa? Bila sini digerakkan sebanyak 2 pi, maka di belakang pun akan digerakkan sebanyak 2 pi kan. Okay, kalau kita tengok pandangan atas, daripada atas katalah begini, ini adalah titik. Kemudian katakan ni adalah X, ni adalah Y. Okey, pandangan atas. Okey. Ini adalah ring kita. Okey. Katalah kita nak pusingkan ke arah begini, dan bila kita pusingkan di sini, yang ni juga akan berpusing. Okey, maka kalau sini berpusing sebanyak 2 pi, maka sini pun akan melalui kawasan yang sama. Maka akan berlaku 2 pusingan lengkap, 2 complete cycle. Okey, padahal kita tak perlukan pun pada permulaannya. Kita perlukan sebenarnya sampai pi sahaja. Okey, sebab yang penting kita nak dapat mencakupi keseluruhan titik pada sfera tersebut. Okey, kemudian kombinasi ataupun gabungan antara phi dengan theta memberi kita titik pada permukaan. Okey, phi dan theta beri titik pada permukaan. Okey. Namun rho beri titik dalaman. Okey. Maksudnya kena ada gabungan ni semualah, dan inilah sebenarnya apa yang kita gunakan dalam kameran ini. Okey. Kemudian kita dah sudah. Kita boleh lihat contoh yang lain selepas ini.